berkaitan AE. Jadi AE 1 sampai AE 9. Ada tak AE yang tertinggal? Cuba cek balik ya. Semak email siswa. Semua fail tu memulakan dengan berkaitan AE. AE 1 hingga AE 9. AE 8 tu ada 3 fail AE 8. Okay, cuba semak dulu tengok ada tak fail AE yang tertinggal. Doktor, saya dapat AE 1, 2, lepas tu 5, lepas tu 6, 7, 8, 9 je. 3, 4, 5 tak dapat. 3, 4, 5? Okey. Sama doktor. Okey. Sama juga doktor. Hantar 3, 4, 5. Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua file 3, 4, 5 dah upload. So mana-mana yang tak dapat tu mungkin Nazrah tak tolong WhatsApp kan ke apa ke, so that everybody gets. Boleh Nazrah?
Boleh Doktor, boleh. Okay ya. So everybody, you all go through dulu benda ni. Kita akan cuba paling pertama ialah kerangka tu, kerangka penulisan. Dencang balik kerangka penulisan 30%. Okay. So go through dulu. File FXS tu kalau nak main apa dia boleh check. Dua statistik yang kita pakai untuk bab 1, 2, 3 iaitu korelasi dan juga gelombang alfa sahaja. Analisa statistik lain tu kita akan buat untuk bab 4 dan 5. So untuk hari ni dan juga untuk minggu depan kita bataskan pada bab 1, 2, 3. So go through dulu. Ada file tu nak main-main. Sekarang time 9:16 ya. Kita jumpa balik lah around 9:40 lah insyaAllah. Okay, boleh? Boleh Doktor. Boleh Doktor. Okay ya. Boleh Main- Doktor. Boleh Doktor. Tengok file dulu, main dengan file dan bagi saya balik. Fokus ialah pada kerangka penulisan. Tu dapat tak benda? Tak ada Doktor. Kerana ni kan tak apa, nanti mereka akan masukkan dalam grup. Saya akan ambil nanti. Okay. Okay ya. So for those PhD students, get it through the around 9:40 insyaAllah. Boleh. Okay, dan saya akan record benda ni ya.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. So sorry for all the delays. Just to get through all the materials for you all. But whatever materials I have given need to be discussed lah. Unless we discuss, you may not understand what's inside the materials. Okay, so especially for those that only manage in English, Yulu and the gang, can you hear me up to now, Yulu? Yes, doctor. Okay, so as much as possible, I will try to use both. But for you all, we may use up one class to cover all the materials again in English. But for today, I'll be using both. So maybe we'll find a time so that we can totally understand what is required from chapters 1, 2 and 3. Okay, so untuk semua orang, kita ulang balik berkaitan dengan bagaimana nak menilai anda punya kefahaman terhadap kursus ni. Altogether, pertama sekali kursus ni tidak ada peperiksaan. There is no examination for this course. 100% coursework. The main purpose for that is that we do not want the content of the course covered by superficial knowledge. So mungkin anda boleh terangkan persampelan, anda boleh terangkan itu dan ini, tapi mungkin anda gagal nak mengaplikasikannya. Jadi kursus yang diadakan tanpa exam ni, tujuan utama dia supaya ilmu tu boleh digunakan. Dan benda ni saya rasa amat terasa sangat kerana PhD candidate lah yang nak minta buat PhD. Saya antara orang yang baca dia punya proposal, dan bila tengok transkrip ni kebanyakan grade untuk research methodology ni A minus. Tapi apa yang dipaparkan dalam dia punya proposal tu nampak kelemahan yang nyata lah. So kalau boleh kita tak nak lah itu berlaku. Okay. Jadi sekarang ni untuk kursus ni, as much as the content is important, but more important is that how the content is being applied. Okay. So salah satu benda penting yang saya tak sentuh lagi, kerana saya takut sangat dia akan melirukan anda perkataan null hypothesis kan. So null hypothesis ni, we will not do it today. Dia ada dua. Satu, null hypothesis non-directional, tanpa arah. Dan satu lagi, null hypothesis berarah, yang menyebabkan adanya one tail dan two tail. Okay. So yang itu saya tak kata tak penting, tapi saya nak dahulukan yang utama dulu. So kita akan go through balik benda tu. Bila agak-agak dah selesa, anda dah nampak benda tu. So perkara ni penting kenapa? Dia sebenarnya adalah satu penunjuk sejauh mana anda minat nak belajar. So saya dah berhadapan dengan pelajar, antara you all tak ada siapa pun tanya pasal perkara itu. So isu paling penting ialah, adakah anda takut kalau tanya benda tu dan benda tu akan keluar dalam peperiksaan. So confirm pertama sekali tak ada exam. Okay. So tak ada apa nak dirisaukan. Soalan dia, adakah ia akan digunakan? Lagi sekali, kumpulan ini memang tak tanya. Tapi saya pernah jumpa dengan pelajar yang dia tanya. Jadi kat sini, kenapa dia tanya? Salah satu padanya, kemungkinan besar dia baca buku teks tu. So kalau masih ingat, anda ada 3 buku teks tu. Soalan paling penting anda baca ke? Jadi mungkin pasal anda tak baca lah, anda tak jumpa konsep-konsep yang anda tak pernah dengar. So saya akan tinggalkanlah konsep-konsep tertentu terlebih dulu. Saya utamakan konsep-konsep lebih besar. Jadi contoh yang paling ketara adalah perkataan hipotesis null yang directional. Yang kita buat ni tidak terdapat perbezaan, itu adalah non-directional. Dia two-tier test. So bila dah one-tier test, macam mana nak tengok? So untuk hari ni lah kita hold on dulu. Jadi saya nak tekankan bahawa ada banyak benda yang mungkin anda tak tahu, tapi anda tak nampak lah ingin nak tahu. Jadi satu perkara yang saya rasa agak gusar sikit lah. Isu paling besar saya takut sangatlah anda mudah terpengaruh dengan gelaran. Zaitun mudah terpengaruh dengan gelaran. Kalau kata ustaz kata tertentu, boleh percaya ke? Ustaz pula serban dia besar. Kan? Dia guna ayat-ayat Quran tertentu. Oleh kerana kita tak faham ayat Quran tu, dia cakap apa pun enggak betul kan?
Tapi oleh kerana sekarang ni dah ada istilah video reaction. So kalau anda tengok sekarang ni, mana-mana ustaz yang menyampaikan ceramah dia akan direkam. Okay. Dan akan ditunjukkan pada orang yang mungkin lebih tahulah. Dan orang lebih tahu tu akan kata, ini bid'ah. Selama ni Nabi tak buat benda tu. Ya? Contoh yang paling ketara sekali lah di kalangan orang Melayu kat Malaysia kan. Bila berlaku kematian, ada kenduri malam 1, 2, 3, malam 7, betul tak? Dan paling besar sekali masalah lah jika mereka ni bukan orang senang. Udahlah sedih keluarga dah kematian. Kena sediakan makan oleh orang yang datang baca tahlil. Harapan dia dengan bacaan tahlil tu, baca segala ayat-ayat tertentu akan dapat pahala pada si mati. Betul tak? Itu selama ni itu yang diikuti. Dan kita ingat benda tu betul. Kerana mungkin disampaikan oleh ustaz-ustaz yang nampak macam tahu. Kita nak sangka dia, kita tak boleh sangka pasal kita tak tahu kan. So kita terima sebagai betul. Macam mana dengan cerita dalam pendidikan? Bila kita baca artikel jurnal tu, kita percaya tak semua apa yang dia kata? Kat sini timbul perkataan jurnal tu wasit atau tidak. Wasit ni pula, siapa yang jadi wasit? Isu yang paling besar berkaitan dengan pendidikan ni ialah ada dua kumpulan yang bila bergraduat, sama ada masters ke PhD kan. Bila dia dapat doktorate dia tu, dia tak tulis doktor kuantitatif, doktor kualitatif. Tak tulis kan? So kita tak tahu. Jadi ada setengah orang yang buat kualitatif, saya berani katalah, T-test pun dia tak tahu. Dan kita anggap dia tahu. Dan kita nak sangka dia tak boleh pasal kita memang tak tahu. Kan? So bila dia cakap, betul cakap dia lah, dia dah ada gelaran tu. Jadi mungkin kita terpengaruh dengan gelaran. Tapi kalau barat punya jurnal lah, dan saya tak kata semualah, jurnal-jurnal ternama ni, wasit dia bukan sembarang orang. Okay? Dan untuk mereka publish dalam jurnal-jurnal yang wasit dari dulu, mungkin 3-4 kali bahan tu dihantar pergi balik, pembetolan. Last kali baru diterima untuk diterbitkan. Tapi bagi jurnal-jurnal tertentu, termasuklah di Malaysia, kebanyakan kalau kita baca, kesedapan ejaan pun masih ada lagi kan. Jadi bermakna, kualiti tu memang boleh diragui lah. Yang itu kita risau. Kena pula ada nama-nama besar kat situ, dalam penulisan tu. Takkan orang besar ni silap. Tapi nama besar pun juga mungkin dia menumpang student dia tak? Student dia punya artikel, nama dia adalah nombor 2, nombor 3. Dia pun tak check benda tu. Okay? Betul tak betul dia tak check. Tapi nama dia ada dan dia guna nama dia kemudian untuk kenaikan pangkat. Nampak tak? Sebab tu dalam pendidikan ni, konsep besar sekali ialah apa? Etika, the ethics. So kita kena publish research yang betul-betul. That is very important. Dan konsep yang dibawa dalam research ialah dua benda tu lah. Dia mesti valid dan mesti reliable. Itu je. So kalau dia boleh tunjukkan, dia tak kata benda tu valid, dia tak kata reliable. Dia tak. Perbuatan dia tu nampak dia baik. Kan? Kalau anda kata saya ni bagus, tak boleh terima lah. Perbuatan anda tu dan berlaku pula bentuk satu tempoh masa yang lama. Baru kita kata anda tu baik. Kalau anda kata anda baik, itu hanyalah dakwaan semata-mata. Tak ada bukti. So dalam penulisan, segala yang dia cakap tu mesti ada bukti. Okay? So bukti valid dan reliable tu mesti ditunjukkan. Kurang-kurangnya dia ada huraian lah yang meyakinkan kita bahawa benda tu betul. Okay. So dia balik kepada pembinaan instrumen. Jadi untuk khusus kita ni saya tak halang anda kalau anda nak ambil instrumen yang sedia ada. Tak. Tapi saya nak pastikan bahawa anda tahu tata cara untuk menghasilkan instrumen. Pasal akan berlaku situasi di mana as you get better, there is not the right instrument available. So you need to have the ability to create your instrument. Okay? So if you find a good instrument, use it. By all means, use it. But there will come a time whereby what you need to study, there is no instrument available. Or if it's there, it's not that good. So you should have the ability to construct an instrument. So not people are willing to do that. In our case also, we don't have that much time. That's why we limit our instrument to only 5 items. Okay? So the same procedure, if you follow,
he can create a bigger instrument lah with more number of items. But the procedure is still the same. It still involves validity and reliability. Okay? Dan kalau ingat balik, apa dia validity? Bezakan dia dengan internal validity. So validity refers to the instrument. Internal validity refers to the research design. So internal validity ni boleh kata meliputi semua reka bentuk, tapi agak prominent, menonjol untuk experimental. So pertama sekali, saya tak pernah kata reka bentuk lain tak bagus, tak kualitatif, tak bagus. I never say that, and it's not right for me to say that. But we got to know apakah sebenar tujuan reka bentuk yang berlainan tadi tu. So kita ambil a few minutes to go through balik berkaitan dengan reka bentuk yang ada tu. Okay, so slide ni memang ada pada anda saya rasa. So kita cuba faham betul-betul when looking at any masalah orang yang mengkaji ni tujuan besar dia lah untuk menyelesaikan masalah. That's why when we talk about guru cemerlang ke, okay, profesor ke, yang paling besar ialah ada tak dia berjaya menyelesaikan masalah. It's not the number of benda yang dia publish. So kalau boleh lah masalah yang diselesaikan tu kemudian diterbitkan lah supaya orang lain boleh berkongsi. Tapi tujuan utama is not about the publish the articles. It's to conduct the study. Kita ambil contoh lah guru cemerlang di sekolah asrama penuh. Betul tak dia cemerlang? Ingat guru cemerlang ni grade gaji dia tahu apa dia tak? Okey, anda start grade gaji berapa? 41. 41. Lepas tu naik 44. Naik 48. Okey. Kemudian naik 52. 54 tu dah Profesor Madya lah. Jadi bila kita katakan doktor pakar hospital tu 54 tu. Atas pada 54, Jusasi. Jusasi ni jawatan dia pengarah. So most negeri jusasi bagi bahagian-bahagian di kementerian bahagian buku teks ke IAB ke semua tu pengarah dia grade Jusabi. So guru cemerlang ni dah standard Jusasi sama dengan profesor. So anda boleh bayangkanlah gaji dia kan. Saya tak tahu lah berapa belas ribu gaji dia. Banyak lah tu. Jadi kita ambil guru cemerlang di sekolah asrama penuh. Betul tak guru cemerlang? Soalan paling penting, dia ajar siapa? Budak yang memang dah pandai, kan? So sebenarnya kita nak apa dia? Masalah budak-budak yang tak pandai tu. Macam mana nak jadikan mereka pandai? Okay? Jadi dalam kes kita ni perlu kita kaji lah balik kan. Apa problem yang ada dalam pendidikan, macam mana atasi masalah dan kita cuba atasi. So for that, you need research. And of course, sama ada research tu gagal atau tak berjaya ke, sekurang-kurangnya kita nak kongsi balik yang ini yang kita publish artikel. So dia terbalik menjadi kita duduk sibuk publish artikel. Iaitu yang artikel tu kebanyakannya mungkin kualiti tu tak tinggi. Okay? Dan artikel tu pula antaranya nama-nama yang menumpang kan. A dan Sabri, B dan Sabri, C dan Sabri, E dan Sabri, F dan Sabri. So siapa A, B, C, D, F tu semua student Sabri. Sabri ada 7-8 artikel tapi dia tak tahu pun. Okay? Jadi kat sini dah
salah guna isu terbit. Sebab tu it's better to do research. So saya rasalah kalau boleh anda buat research yang menyumbang kepada education system. So to do that, there are various design. Tapi design ni ada limitation lah. Salah satu design yang kita selalu tahu ialah kebanyakan orang takut ambil quantitative because it involves statistics. They go to the qualitative design. Tetapi bila mereka dah graduate dengan qualitative PhD, dia tak nak buat qualitative masa artikel tak. Because qualitative ni dia remeh. So what do? Dia buat tinjauan. Kan? Dia create instrument, masuk dalam internet, jawab. Dia dapat dapatan. Tapi apa isu paling besar sekali masalah yang timbul? Sampling mereka ni tidak mewakili population. So whatever results that come out will not hold for that population. Jadi kalau nak buat tinjauan, pertama sekali dia mesti random sampling. Dalam kes mereka ni, samplingnya kemungkinan besar either purposive is non-random ataupun convenient. Kat situ dah salah dah. So whatever result that comes out memang salah. So kalau boleh saya ambil contoh lah, pilihan raya, contoh the last one PRN Melaka tu, benda tu boleh dianalisa secara statistik. Tapi mungkin dia kurang kebolehan tu, maka kesimpulan dia jadi salah. Okay? Berbeza kalau kata ambilkan US, memang dia analisa betul-betul, memang dia boleh predict betul-betul. So banyak yang diorang predict salah. Why? Because basically salah guna nombor lah. So ingat, nombor so balik datang pada instrumen. Okay? So pada hari ini saya nak bagi tahu bahawa instrumen kita dua perkara penting. Dia mesti valid dan dia mesti reliable. So my focus today is more on the kerangka tadi tu. Tapi I need you to go through bahan yang saya dah sediakan. Untuk chapter 1 to 3 ni, dua statistik saja yang kemungkinan besar kita pakai, iaitu apa dia? Korelasi. Kerana dia berkait dengan kesahan kriteria dan juga kebolehpercayaan takbir dua kali. Statistik yang kedua ialah Cronbach alpha. Kebolehpercayaan yang kita takbir sekali. Okey? Ujian ni sebagainya itu untuk chapter 1 to 3 tak pakai lagi lah. Kita akan lihat nanti pada chapter 4 khasnya. So kita go through. Okey? So saya sediakan contoh dalam SPSS punya file. Saya bagikan anda video tu in BM. So video in English no problem. Anda boleh go through YouTube tu, banyak ada video in English. Yang BM kot susah sikit nak cari. So in BM dalam bahasa Indonesia pun banyak. So saya rasa tanyalah khasnya academician Indonesia ni memang ada dia upload video-video dia dalam mana SPSS sebagainya. Hanya mungkinlah penggunaan bahasa dia lain sikit yang mungkin anda lambat sikit nak faham. Boleh faham tapi lambat sikit nak faham. So makna there is source of video. So untuk yang kita ni, saya bekalkan anda dengan slide cuba explain berkaitan dengan korelasi dan berkaitan dengan Cronbach alpha. So I want you to try it out. Mungkin your own your simulated data. Next week get back to me. Kan? Boleh tak at least conduct korelasi dan conduct Cronbach alpha? Because you must be able to do that. Kalau instrumen kita tak sah dan tak boleh percaya, maka data yang dipungut kemungkinan besar tidak boleh diharapkan. Okey? So, setakat berkaitan dengan pembinaan instrumen ni, sebelum kita beralih kepada kerangka tu, ada soalan tak? Ada, Doktor. Apa dia nanti? Nak tanya pasal reka bentuk antara correlation research dan survey research ini, apakah dalam satu kajian boleh guna dua-duanya atau antara apa dengan apa? Correlation research dan survey research. Okey. Bila kita sebut survey ni, basic survey ni is more of collecting data. Okey. Kita nak study the population, kita draw a sample. You do a survey. Okay? Tapi data yang kita collect dalam survey tu, kita boleh guna untuk korelasi. Kan? Kalau katalah kita nak melihat, ada perkaitan tak antara latar belakang pendidikan ibu bapa dengan anak-anak di seluruh Indonesia? Berapa juta tu? So what do we do?
we do a survey of collecting the data kan. Kita pilih sampel. So daripada sampel tadi tu, jika betul lah ya, dia mencukupi. Berapa nak cukup nanti? Kecil Morgan kata berapa? Around 400. Yeah. Okay, dia kata around 400. Dan representative. Mana semua tempat-tempat tu anda dah berlaku secara random. Data tu you correlate. Last ditunjukkan bahawa, contoh korelasi antara pendidikan ibu bapa dengan anak adalah katalah contoh 0.4. So adakah korelasi itu tinggi tak? No, 0.4. Kita ambil 0.8 because memang ada korelasi. So bermakna mak bapak yang bijak, latar belakang pendidikan tinggi, anak dia juga kemungkinan besar berpendidikan tinggi kan? Ibu bapa yang rendah pendidikan dia, kemungkinan besar anak dia pun taraf pendidikan rendah. Jadi korelasinya tinggi, significant dikatalah less than 0.05. Ingat, itu adalah kesimpulan pada sampel. Betul tak dia berlaku pada populasi? You're talking about berapa million juta rakyat Indonesia. Betul tak betul? Sedangkan you kaji 400 tadi. Betul nanti? Untuk seluruh populasi Indonesia, saya rasa tak. Sebab itu kita gunakan sampling yang betul. Sebab tu kita tak kata 100% right. We are 90% sure. Kan? So jika dia less than 0.5 bermakna 95% sure. Tapi kena ingat ya, benda tu kena mencukupi dan representative. So tak ada siapa yang boleh kata, boleh kesan you present. Kata-katalah you tipu. You kata kaji seluruh Indonesia. Tapi sebenarnya pelajar Lombok you ambil lah. Tapi you claim kata satu Indonesia. Ada orang tahu tak? Siapa pun tak tahu. Manusia tak tahulah kan? Yeah. So kat situ yang berlaku tu, jika somebody else buat kajian macam tak sama je. Because Yanti pada peringkat representative tu is not really representative. She's making claim. But if you are really making a representative sample, ambil Aceh, ambil Sumatera, ambil Kalimantan, ambil Madura, ambil semua ambil kan, dengan komposisi tadi, ingat bila sebut random sampling, dalam kes ni apa random sampling yang paling baik? Mengambil kira berbagai punca ni. You got simple random, you got systematic random, cluster random. What is the best random sampling? Cluster random maybe. Not cluster. Tiru gelak-gelak tu. Apa sampling yang paling sesuai? What takes into account the different composition of the population? Sampling bertujuan lah doktor. Bertujuan tu non-random. Dan Persamplingan yang mengambil kira komposisi population tu. Allahu Akbar. Purposive doktor. Purposive. No. Stratified. Kan? Ingat tak stratified? Berstrata. Berserata. Katalah Java kan. Java penduduk dia paling banyak. So daripada 400 orang you ambil, kemungkinan besar paling ramai daripada Jawa lah. Kan? Ambil pulau yang kecil kata Lombok, mungkin 3-4 orang je. Why? Because you are doing a stratified sampling. Mengambil kira lokasi, mengambil kira jantina. Tapi ingat, kita ambil kira ikut literature lah kan. So literature memainkan peranan menentukan apa karakter mana yang nak ambil kira. So it should be a stratified sampling. Jadi kalau 400 stratified sampling, whatever you get for your sample tadi you should hold for the population. You bayangkanlah data tu betapa bergunanya. Kan? Ibu bapa tinggi, anak pun tinggi, ibu bapa rendah, anak rendah. Jadi sekarang kalau kerajaan nak bantu orang boleh tak? Kan? Confirm. Boleh. Kita naikkan, untuk kita nak naikkan cucu dia, kita naikkan pendidikan anak dia dulu. Mak bapak dah tak boleh ubah dah kan? Okay, dah habis dah. So yang anak tu kita baiki sistem pendidikan dia. Dan bila anak tu capai sistem pendidikan yang tinggi, anak mereka nanti akan lebih tinggi kan? Lastly, in 3-4 generation, the whole of Indonesian punya
population, latar pendidikan semua akan meningkat. Okay. So of course semua negara sedang berlaku itu, khas negara barat. So dulu kebanyakan kita, ibu bapa kita sekolah pun tak habis, kan? Okay. Sekarang dah meningkat lagi dah. So kat situ that data will help. Then that data of course yang itu nak dipublish. Okay. Tapi data tu hanya apa? Describe the sample, kan? It doesn't tell you how to improve the education, kan? Betul? Betul. What do we do that can improve the education system? Kita akan memberi cadangan dalam bahagian Yes. bab 5. Dalam penulisan, of course, you bagi cadangan. Sebab tu bila you buat kajian ni, kalau boleh, jangan tamat setakat you punya thesis je, kan? Oh, it's a journal article lah. No. Mana don't limit to your thesis only. Tujuan awak belajar ni bukan mata-mata nak dapatkan ijazah, no. Untuk mendapatkan ilmu. Okay? So when you have conducted your studies, no masters ke your PhD, you know how to conduct a study. After this, of course, you can further lah ni, kan. Jadi dalam dissertation kata mencadangkan. Tapi bila dah habis nanti, you laksanakan. Bukan cadang je, kan. So nak laksanakan, apa reka bentuk yang perlu ada. Maka kemungkinan besar, correlation tadi tak sesuai lah. Sepatutnya apa? Experimental, kan. Jadi last kali, you tak mampu nak solve semua problem. Tapi untuk orang Lombok ni, betul kan? Ganti orang Lombok, kan? Kan? Lombok pula. Your location tu apa nama tempat tu? Kat Lombok tu? Nama NTB. tempat Nusa Tenggara Barat. Daerah Nusa Tenggara Barat. No. Lombok is the kecamatan. Bawah lagi kecamatan. Iya, kecamatan. Kecamatan apa? Kalau saya di Pringgerate. Apa dia sekali lagi? Nama kecamatannya ke, dokter? Nama kecamatan tempat saya Pringgerate. Pringgirata? Iya. Okey. So Pringgirata macam daerah lah, kan? Iya. So mungkin Kumpulan desa-desa. anda tak mampu. Okey, kita usah cakap pasal kecamatan. Kita pergi pada desa lah. Smaller than that. So mungkin kita tak mampu nak ubah everybody. But kalau you boleh ubah you punya desa, you punya kampung, kan? That is good enough. Everybody does that, the whole education system akan improve. Okay? So semua tu based on what? Based on study. Now, nak improve desa tadi. Nak improve kampung tadi. Tentu sekali nak buat program, kan? Tak dapat tidak, there must be an instrument to determine whether that program is successful or not. Again, that program which needs that instrument should have a valid and reliable instrument. So in our case, we limit to 3 only. Test, ujian, okay, mengesan the cognitive punya benda, that is right and wrong answer. 2, perception dia, question dia, sayang tak Lombok. 3, pemerhatian, dia buat tak benda tu. Okay, paling senang ialah bagaimana dia mengucapkan salam, kan. Kalau dekat yang saya tahu dekat Malaysia ni antaranya Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ayat tu berbunyi salam sejahtera. Tapi gaya cakap tu macam nak runtuh rumah pula. Pergi rumah Siti Hafidah, Assalamualaikum, salam sejahtera Siti Hafidah, kan. Ini Assalamualaikum, Assalamualaikum, rumah runtuh, salam tak pergi lagi. Jadi bermakna faham tujuan dia, tapi pelaksanaan dia agak cacat, kan? Kerana penyampaian dia adalah kasar. So ini dikesan oleh instrumen apa? Pemerhatian. Okay. So apa yang ada dalam slide tu sila go through dulu. Tapi untuk hari ini saya nak balik kepada penulisan tadi tu. Okay. So menjawab soalan Yanti, ya. Iya, dokter. Survey is more of how to collect the data. Basically it's about drawing a sample from the population. How we draw a sample, itu ada cohort dia dan sebagainya tu. Tetapi a correlational study, a causal comparative study, semua boleh ambil data daripada tinjauan. Statistik ni pakai, kan, semua statistik boleh pakai. Okey. Okey, soalan ada lagi tak?
Ada soalan lain? Tak ada? Afidah hanya ada soalan? Habis nanti pecalah kimia ni tembak awak. Kan? Doktor, Siapa? Ya, soalan. Tanya. apa beza survey dengan questionnaire? Okey, survey ni reka bentuk. Macam plan besar. Questionnaire ni instrumen. Okey. So, biasanya lah dalam survey, orang silap bahawa survey ni mesti guna questionnaire. Tak. Boleh tak masa survey guna ujian? Boleh tak? Ataupun survey guna pemerhatian? Boleh tak? Boleh. Kalau yang kita nak lihat ialah tingkah laku, maka kita guna pemerhatian kan? Yang kita nak kesan itulah knowledge, kita guna ujian. Tapi kita buat secara survey. Apa maksud dia? Rakyat Malaysia ada 30,000. So kita tak payah tengok 30,000 tu. Kita draw sampel. Kan? So kita ambil 100 Kelantan, 100 Pahang, 100 Johor. Mereka ni lah. Kalau nak tingkah laku, kita guna pemerhatian. Kalau nak tanya pandangan mereka, bagi questionnaire. Kalau nak tahu apa yang dia tahu, guna ujian. Nampak tak? Jadi questionnaire tadi adalah instrumen. Survey ni adalah kebentuk untuk mengumpul data. Okay? So dia boleh guna. Setakat ni saya rasa lah bila sebut tinjauan je survey. Not necessary. Okay? Okay. Anybody else? Any question? Nak tanya doktor? Ya, sila. Kalau kita guna kuesioner terus kan ada item questionnya kan dokter. Nah, macam mana kita nggak validate itu? Apakah cuma dari kesahan pakar atau ada cara yang lain dokter? Okey, yang pertama sekali, kelas KAS minggu lepas, nota hari ni dah tengok belum? Wajib dah tengok tak nota hari ni? Okey, yang pertama sekali, kita ambil questionnaire. Okey, semua instrumen melalui dua peringkat kan? Kesahan dan kebolehpercayaan, correct? Okey, kita ambil kesahan dulu. So, yang pertama sekali ialah kesahan konten. So, kita ada definisi sesuatu tu. Contoh, rajin. Apa maksud rajin? Okay, rajin orang yang datang kelas on time, contoh. Siapa yang kata je? Kita bagi pakar yang kata, setuju tak setuju? Kalau dia setuju, dia kata setujulah. Tak setuju, kata tak setuju. So at least dapatlah katalah 3 orang pakar yang mengatakan bahawa datang online, on time bermakna dia rajin. Okay? Kata sekarang ni, markah tinggi. Setuju tak markah tinggi melambangkan rajin? So pakar kata tak setuju. So dia kata tak setuju. Nampak tak? So bermakna yang pertama ialah kesahan kandungan. Kita bagi pada apa tadi? Pakar. Yang kedua, kesahan kriteria. So kesahan kriteria ni apabila apa dia? Bila kita ada instrumen baru yang kita buat dan kita korelasikan dengan instrumen yang dah ada. Selalu yang berlaku ialah instrumen yang dah ada tu biasa lebih panjang. Kita nak pendekkan instrumen tu. So pelajar kita tu akan ambil dua-dua. Dia akan jawab yang panjang dan yang pendek. Kalau dia yang lama tu dah ada kesahan kriteria, maka jika korelasinya agak mencukupi, maka yang baru tu pun juga ada kesahan kriteria. Okey, boleh Haji? Yang ketiga, kesahan konstruk. Ini agak difficult sikit, kita tinggalkan dulu. Yang konsep kedua ialah kebolehpercayaan. Kan? So kebolehpercayaan gantung kepada takbir sekali atau takbir 2 kali. Kalau takbir 2 kali, kali pertama kita takbir pada kita punya pilot group. Kata soalan tadi kan, anda belajar berapa jam? 7 jam. Okey? Kali pertama jawab 7 jam, kali kedua jawab 7 jam, boleh percaya tak dia? Instrumen tu. Okey? Ataupun cara kedua ialah takbir sekali je. Macam mana? Kita takbir instrumen tersebut dan kita korelasikan antara individual jawapan dengan total jawapan. Yang ni perkataan Krombak Alfa tadi tu lah. Jika ada korelasi antara item individual ni dengan total item, maka questionnaire tersebut ada kebolehpercayaan.
Okay. So itulah cara questionnaire tadi kita boleh validate kesahan kandungan, kesahan kriteria, dan kita boleh buat kebolehpercayaan sama ada takbir 2 kali guna korelasi atau takbir sekali guna kelompok alfa. Okey Wajri. Okey, so dalam contoh ada, dia punya statistik pun ada, cuba go through dulu. Kalau tak clear next week get back to me. Okey, orang lain macam mana? Anybody else? So I need to know who's really in class today. So saya akan bagi anda soalan satu to find out siapa yang wujud pada hari ini. The question will be in English lah. Okey, boleh jawab tak? An instrument has a reliability of 0.8, p-value dia p-value more than 0.05. Is it valid? Is it reliable? Kalau yes, kenapa? Kalau no, kenapa? So everybody please answer so that I know who's present today. Okay, so everybody answers. The question is in English. So Yulu and the gang should be able to answer lah. An instrument has a reliability of 0.8. The p-value is more than 0.5. Is the instrument valid? Is the instrument reliable? Answer yes or no and the reason why you say so. Berapa orang hadir ni? Okey, yang hadir Arif, Atira, Dashini, Haigi Wang, Jiang, Menu, Matno, Zulfadi, Nik Zaitun, Nadira, Nushira, Syahirah, Roshini, Yanti, Afidah, Maisara, Tahirul, Tiru, Usharani, Wajdi, Yulu, Zalino, Zhang Liu. Apa jadi dengan Karunisa ni, Nazira? Saya tak pasti doktor, sebab hari ni saya tak ada beritahu apa-apa saya, tapi mungkin dia tak sihat kot. Okay. Okay, tunggu jawapan. Waiting for your answers. Okay, Mak Nur Effendi dah jawab. Orang lain macam mana?
Okey, Atirah yang terakhir. Ada lagi ke? Yang dah jawab. Ada lagi. Okey, Zubadi masuk lah. Ada lagi tak jawab ni? Maisara tak dengar. Tak nampak orang pun, Maisara. Ada Maisara ni. Dah Saya jawab doktor. ni. Mana tak nampak? Dah doktor. Dari sini Jang, Nur, Tahirun, Nadirah, Mairah, Atirah, Ali, Hafidah, Maisara. Yes, mereka ada batting number bigger than 0.7. Okey, so kita tengok. Semua dah masuk ke belum? Wajdi Imani, last kali kot. Okey, Nek Zaitun ada lagi. Okey, Nek Zaitun yang terakhir lah. Okey, so saya rasa Nek Zaitun yang terakhir kot. Okey. Saya tak nak tulis I'm going to explain all apa yang saya nak sampaikan. Kalau anda tak jelas, anda tanya balik. Tapi lepas tu anda kena jawab balik dalam bertulis ya. Okey, first, cakap bahasa Inggeris boleh ya? Nanti boleh. Okey. First, there are two things. We are talking about validity dengan reliability kan. So, kalau kita tengok pertama sekali, validity ni, content validity ada nombor tak? Does content validity have any numbers? Anybody? Umairah? Yes. Ada nombor? Nombor apa? Ya, yang dekat case processing tu bukan? Valid tu. Okay, content validity ada nombor tak? Tak ada. Tak Kerana ada. Kalau ada pun peratus orang yang setuju je kan. Kalau kita ambil 5 orang, 4 setuju, 80%. Okay, bermakna kesahan kandungan tidak ada nombor. Okay, hanya peratus persetujuan oleh panel pakar. So sama ada kita bagi dia questionnaire spesifik ujian, dia bagi tahu dia setuju bahawa benda ni penuh apa sah atau tidak. So depend on the number of panel pakar, expert. So if you have 5, 4 of them say yes, is 80%. So tak ada. Tapi yang kedua ialah kesahan kriteria kan. Kesahan kriteria kita guna apa? Correlation. Okay, bermakna correlation ada nilai R dia dan ada nilai P. Okay, tapi sebelum kita itu, okay, kita ambil correlation dululah. Okay, dalam correlation ada tak nilai P dengan nilai correlation tu? Yang mana satu? Which is the correlation value? P. 0.98 tu. P value dia significant level tu. Dalam contoh ni 0.000 kan. When you read a correlation table, you always read the significant first. If the significance is less than 0.5, then only it's worth reading the correlation index. Dalam contoh ni, P value dia 0.05 kan? Betul tak?
Betul. Jadi kalau dia dah nilai dia more than 0.5, berapa nilai dia 0.8 pun tak ada makna. Okay, so step 1, read the significant level tu dulu. Dia mesti less than 0.5. Setuju? Boleh? So in our case, it is more than 0.5 kan? Maka jika more than 0.5, berapa nilai dia pun tak ada makna. Tak boleh? Boleh faham tak? Doktor, Boleh terima tak? boleh terangkan doktor tunjuk sekali angka nombor mana yang doktor maksud. Okay, kita tengok kat slide sekarang ni. Looking at the slide, there is a seek to tail kan? 0.000, correct? Dia dua sekali. Satu nombor keluar je. Oh, okay. Memang kita akan correlate dua benda kan? Kali pertama, correlate kali kedua. Betul? Betul. So memang ada satu je. Dan kalau tengok dua-dua sama kan? Dia mirror image. Sama Oh, okay, nampak. Oh, tak nampak. Memang dia macam itulah. Dia dua nombor tapi sama. Dia diagonal tu nanti. Okey, yang pertama sekali tengok P value. P value mesti less than 0.5. P value ni juga makna dia significant to tail. Okey. Kalau dia less than 0.5, then tengok berapa nilai correlation tu. Dalam contoh ni 0.98. Ingat baca dua angka lah. 2 decimal place only. Okay, drop the third decimal place. Kalau 981, 98 lah. Tapi kalau 986, jadi 97 lah. Bermakna dalam contoh ini, memang ada nilai sah. Kalau apa dia? Guna kriteria validity kan? Betul tak? Tetapi kalau kita guna apa tadi? Test and retest method reliability, then it's reliable lah. The same test is used for both validity and reliability. Boleh ikut tak? Dalam validity, dia mengesan apa dia? Criterion validity. Bukan content validity ya. Content validity ni dikesan dengan apa kan? Jumlah panel pakar kan? 80%. So anda kena jawab bahawa kesahan korelasinya, bukan, kesahan kriterianya, kalau dia less than 0.05 lah. Tapi dalam contoh ni memang more than 0.5. So confirm dia tidak ada kesahan kriteria. more than 0.05. So when it's more than 0.05, whatever number later doesn't count anymore. So dalam kes ini semua ni apa? Tidak ada kesahan dan tidak ada kebolehpercayaan. Okay. Boleh terima tak? Doktor, Ya. Nilai validity itu kalau dia less than 0.05, right? Dia valid kalau dia kurang dari 0.05. Kalau dia valid. Ya. Kalau kita lihat kesahan kriteria, dia valid. Kalau kita lihat untuk kebolehpercayaan, dia reliable. Benda yang sama dilihat untuk dua benda berlainan. Boleh terima Sarah? Boleh, doktor. Jika kita guna benda yang sama, tapi jika kita nak lihat kesahan kriteria, okey, sekarang saya bubuh ya. P less than 0.05, R 0.6. Boleh baca tak tu?
Boleh doktor. Jika kita buat kesahan kriteria, sah tak kriteria tu? Sah kan? Sah. Jika kita buat ini untuk kepercayaan, boleh percaya tak? Tak Boleh. Boleh lah pasal Kalau less than 0.5. Kalau Oh, ya. More tak no boleh kan? validity, no reliable. Anything yang more than 0.5, nombor belakang tu tak boleh ikut, tak boleh pegang. Less than 0.5 boleh pegang. Faham. Boleh. Tapi ingat ya, kesahan kriteria saja ada nilai P dengan R ni. Pasal kita kesahan kandungan tak ada. Pasal kita apa-apa percentage. Betul tak? Okey, dalam kebolehpercayaan kita pakai kebolehpercayaan yang apa? Kebolehpercayaan yang 2 kali takbir. Baru ada nilai P dan nilai R kan? Sekarang ni settle lah. Sekarang ni macam mana? Untuk jika dia kebolehpercayaan. Cuba cari, ada tak nilai P dalam Chromebook Alpha? Dalam output. Ada nampak mana-mana? Doktor kecil. Kuatkan sikit doktor. Tak nampak, kecil sangat. Okey, tak apa, kita besarkan sikit. Okey, kalau masuk semua takut tak ada lah. Okey, saya scroll dah tengok . Okey, kita ambil atas. Case processing summary dengan liability static. Boleh nampak tak? Nampak doktor? Boleh doktor? Boleh nampak. Ada tak sebut pasal nilai P? Tak ada. Ada tak sebut pasal nilai P tak? Ada tak ada? Tak ada doktor. Tak ada. Jadi bermakna apa? So untuk internal consistency Chromebook Alpha, kita hanya Alpha Chromebook tu sebagai 0.7. Dia punya cut off. Tak ada sebut pasal nilai P. Masa bila kita pakai nilai P, kalau kita gunakan korelasi. Okey ya? Okey, saya ulang ni dan saya nak anda tulis. Okey, sekarang saya ulang . When we have instrument, we're looking for validity and reliability of that instrument. Okay. First, we go for the validity. Now, if it's content validity, there is no P value. Okay. Yang ada hanya apa? Percentage oleh panel pakar. So, how many of the panel agrees that particular instrument fulfill content validity? Kalau kita ambil 5 tadi, 4 of them agree, 80% setuju. Okay. Yang kedua, criterion validity. Okay, criterion validity memang kita gunakan korelasi. So kalau korelasi memang ada P value. P tu masuk significant significant level. Jadi kalau ada P value, definitely only less than 0.5. Baru kita tengok nilai R dia berapa. Okay, jika P value more than 0.5, tak payah tengok nilai R. Tak ada makna. Boleh? Okey. Kemudian kita pergi kepada kebolehpercayaan, reliability. Ya. Baik, reliability kalau takbir 2 kali. Ingat perkataan 2 kali. Sama macam yang kriteria tadi kan, takbir 2 kali. Bila takbir 2 kali pakai apa? Korelasi. So sama juga. Less than 0.5, kita ambil bacaan nilai R dia.
Jika more than 0.5, tak payah tengok R. Okay, so kalaulah dia less than 0.5, mana tengok R. Tapi R yang berapa yang kita terima sebagai dia validate atau dia reliable? Berapa nilai R dia? Mesti apa? More than 0.7? Sama dengan kelompok alpha. Mesti pegang pada 0.7. Okey, boleh tak 0.6? Macam mana? Boleh tak boleh? Betul kan? Macam mana nak tahu Ustaz tu cakap betul tak betul? Kena buat video reaction bagi pada pakar. Okey, sekarang ni kita ambil. Awak Tahu Dr. Mazhar? So multiple ni bila dia bercakap, mereka ni selalu sebut buku mana, kitab mana. Ada seorang lagi lah. Pernah dengar orang nama Syihabuddin tak? Okey, kalau ada peluang tengok video Syihabuddin. Dia siap bagi nama kitab muka surat lagi. Faham. Jadi bila anda nak kata 0.6 tu boleh diterima, maka apa yang anda patut buat? Sokongan Bagi Daripada literature. literature. Sebab tu pembacaan meluas penting lah. So in most cases, kalau anda baca literature, instrumen tu jika baru, bidang tu baru, orang terima jika dia 0.6. Kita panggil istilah exploratory studies. Kajian-kajian bersifat penerokaan, benda yang baru. So biasanya 0.6 tu boleh terima. Jadi kalau anda dapat 0.6, memang tak boleh nak naikkan lagi dah. Dengan ada literature tu, then nobody can say that you are in the wrong. Okay? Tapi kalau tengok balik yang kita punya ni, kelompok alpha tu bagi tahu bahawa dengan drop mana-mana item, dia akan naik kan. Dalam contoh saya bagi ni, asal dia 0.6. Tapi kalau you drop question number 3, dia akan naik. Maka kita drop lah question number 3 tu. Jadi kalau technically dia tidak ada masalah konseptual, maka kita taklah buat kajian utama dengan 5 item, kita buat dengan 4 item. Ingat, lagi kurang item lagi baik, tapi mesti mencukupi. Kalau banyak item, pelajar akan cincai. Orang letih nak jawab. So tak bermakna banyak item tu bagus, tak. Hanya istilah dia mencukupi ni agak argumentatif lah. Which is better, we're not sure. Okay. Now, anybody else not clear, please ask me because I want you to write now jawapan yang sepatutnya. Yeah, doctor. Can you repeat that if p-value is less than 0.005? Okay, you look. So for those explaining in English, for any instrument, you are looking at the validity and reliability. Okay, first we go for the validity. First, construct validity is quite complicated. Okay, it involves a lot of things, so I don't want to discuss here. So if you look at content validity, so content validity, there is no particular statistic. We only require the percentage of agreement by the expert. So whatever we give to the expert, if there are 5 of them, 4 of them agrees, that is an 80% agreement, right? Okay. But the statistic that we use is criterion validity, whereby we correlate our instrument and the already available one. So when we correlate, if the value is less than 0.5, the p-value is less than 0.5, then we consider the correlation index. But the correlation index should be more than 0.7 lah. So even though p-value is less than 0.5, if the correlation index is less than 0.7, it is still not criterion valid. Okay. So both must be fulfilled. Less than 0.5 for p-value and must be more than 0.7 for the correlation coefficient. Okay. Now coming to the reliability. Similarly, in twice administer, you again correlate.
less than 0.5 p-value, more than 0.7, reliable. Less than 0.5, less than 0.7, also not reliable. So both conditions must be fulfilled. Less than 0.5 and the correlation should be more than 0.7. Once administer, takbir sekali ya. Takbir sekali, there is no p-value. Your Cronbach alpha should be 0.7 and above. So there is no mention of Cronbach alpha in the internal consistency Cronbach alpha. If you get 0.7 above, then your instrument is reliable. Okay, Lu. Okay, doctor. I want to make sure if the p-value is less than 0.05 and but the correlation less than 0.7, R. not valid, not reliable. It must be more than 0.7. If the R is more than 0.07, so the content not 0.07, 0.7. 0.7. 0.7. 0.7. So it is validity. Then it is also valid criteria and it also reliable. But if both of them are less the number, so they is fair means they are fair, right? If the p-value is less and the R value is more, both valid and reliable. Okay. But both are less. Both are less, means no. fair. Cannot. Because that 0.7 tu must be more than 0.7. So p-value should be less, but the 0.7 should be more. I mean, if the is less than 0.7, so that is not valid, it's not it's reliable. not valid. Okay. Unless it is an exploratory studies. Okay, and you have to find the literature to support that. Better things that any one of you can get that literature and share it among you all. Let it be coming from the same books. Okay. Okay, so now everybody please write what is valid and what is reliable. So untuk dia valid reliable, jika ada nilai P mesti less than 0.5. Dan nilai Doktor, kejap. Saya tak jelas tentang takbir sekali dan takbir dua kali. Apa beza? Kenapa kita takbir sekali? Kenapa takbir dua kali ke? okay, dalam reliability there is two ways of to determine dia punya reliability. Kalau kita takbir dua kali, contoh ialah test and retest method. Ingat perkataan reliable maksud dia apa? Boleh dipercayai. Jadi dua kali Nadirah hari ni pakai baju biru, 2 minggu lagi kata pakai baju merah. Reliable tak Nadirah? Gambar sekarang ni pakai bukan baju pula tudung biru kan? Betul. Gambar awak masa kelas warna biru. 2 minggu lepas, 2 minggu akan datang awak kata warna merah. Reliable tak? Tak. Jadi maknanya cakap awak boleh percaya tak? Tak. Jadi istilah boleh percaya ni ialah apa? Dia tekal. Hari ni kata ya, besok kata ya. Okay? So, bila kita takbir 2 kali, kita guna korelasi. Okay, boleh? Boleh. Pasal 2 kali ni boleh berlaku dalam berbagai perkara. Satu contoh ialah takbir 2 kali. Yang kedua, ada kita buat instrumen tu, kita correlate antara nombor ganjil dengan nombor genap. Ada juga. Tapi ada kes di mana kita takbir sekali je. Macam ujian kan. Susah nak bagi ujian, takbir 2 kali. So kita takbir sekali je. Sama juga dengan soal seridik, susah nak takbir 2 kali. Kita bagi sekali je. So dalam kes sini apa yang berlaku ialah
SPSS akan kira single item dengan jumlah skor. Jadi bermakna there is a correlation between the single items and the total score, and that score should be more than 0.7. Okay, so dalam Chromebook Alpha dan Kuja Richardson takbir sekali saja. Okay, boleh? Boleh doktor, jelas. Okay, so please write your answer. Siapa yang tak dapat, kita kena buat kelas yang ada ayam hitam bawa pisang sekali. Kan? Kena bawa telur. Ini pelajar tak masuk-masuk lagi. Kita buat kelas tepi laut. Kan? Okay, so sila tulis jawapan. So please write your answer. Yeah. So please write your answer concerning validity reliability dengan nilai p value tu dan juga correlation coefficient tadi kan. Correlation coefficient kita pegang pada 0.7 P value kita pegang pada 0.05. Cuba ceritakan. Okay. So Nik Zaitun dah jawab dah sebelum saya habis betul. Okay, so kita nak tinggalkan ni, kita nak beralih kepada kerangka penulisan tu. Okay ya. So saya akan keluar daripada ini. Dan sekarang kita berhadapan dengan kerangka penulisan bab 1 hingga 3.
Okey, sambung balik. Dengar lagi. Dengar doktor, dengar. Cek lagi sekali dalam apa ni? Siswa punya email AE 10. Okay, everybody checks AE 10. Most of it is in VM. Yeah, you look. That one I don't think I can do anything lah, because it originates from IPS. Okay, so saya rasa itu yang terakhir untuk hari ini, dokumen tu, AE 10. Okay, in that AE 10 originally it came from the IPS punya material. I've highlighted with colors, and at the end of it, especially regarding the citation, how you cite the authors. So use that in your write-up. So hopefully lah in your write-up ni, your citation should be proper according to what is required from IPS based on the APA system. Okay, Doctor. Okay, so semua dapat AE 10 tu? Dapat doktor. Dapat, Doktor. Dapat doktor. Dapat doktor. Khasnya berkaitan dengan rujukan, tak naklah silap. Siapa yang silap memang sah cuai dah. Kerana dah bagi dah macam mana nak petik nama orang Melayu, nama orang Barat, nama orang Cina, nama orang India, Jepun dan whatever lah. How to cite. So that thing should be included in your write-up. Okay, now we go for the write-up chapter 1 to 3 kerangka ni. So saya letak mula-mula sekali tu the academic phrase bank. So if you intend to write in English, Tiru, are you going to write in English? No, doctor, in BM. Okay, first thing about English lah. Dia ada banyak words yang I think what we can do, you can download and then of course you can translate lah. Okay, supaya penulisan tu menjadi lebih berhujah. So I don't think it should be something on the left side kan. When you write something tak ada justify. So you need to justify. So you need to use better words. And those better words are available at Academic Phrase Bank UC of Manchester. So maybe you can look at the site and help you in your write-up. Yeah. Tapi kalau siapa tulis BM pun, Indonesia pun saya rasa boleh diterjemahkan lah. Antara perkataan seperti walau bagaimanapun, sungguh pun, sedemikian rupa, lanjutan dari itu, kan? Jadi semua perkara tu eloklah digunakan dalam anda punya penulisan. Okay? So your write-up should be in the form of argumentative. But okay, for chapter 1 to 3, I want it to be written in a structured form so that I can detect lah, especially any shortcomings on your part. So let's go through berkaitan dengan apa yang ada ni. Okay, first you are only required to read a minimum of 5 articles on quantitative study kan. 1 article on qualitative study and 1 on teori. Tapi bila kita tulis berdasarkan jumlah artikel yang sikit, mungkin sukarlah untuk kita membuat dalam satu bentuk isi yang padat. Jadi saya benarkan anda guna apa sebut sebagai rujukan simulasi. Makna artikel tu tak ada. Tapi anda boleh guna Siti Hafidah 2020. Then you write lah whatever necessary. Okay. So yang bersifat simulasi ni bebas. As long as nampak ada cerita kan. Kalau kita katakan seorang cakap tidak berapa dipercayai. Tapi kalau 3-4 orang cakap dia percayai. Tapi anda tulis artikel anda baca artikel limited to 7 kan, sikit sangat untuk coursework ni lah. So saya benarkan the usage of simulated references. Doktor, kalau misal kata contohnya macam pengenalan tu biasanya macam saya lebih refer kepada dasar-dasar dokumen dasar-dasar KPM. Jadi that one tu assume as simulated article lah. Okay, kalau boleh simulated article ni refer lebih kepada artikel
yang berinsur dapatan kajian. Okay, yang dokumen-dokumen tu tak ada penting sangat. Yang dapatan kajian makna kita tak ada akses lagi kepada dapatan-dapatan orang lain. So kita assume it is a dapatan kajian. Kan? Pasal bila dapatan kajian dia ada validity and reliability tadi tu. Okay, you assume it's there. Okay, sekarang kita cuba tengok So semua ni your write up should be in this table. For chapter 1 to 3 Okay. So I've written the numbers 1 to 3 up to the end. Number 1 is your is your title. Okay. So tak ada reference rasa ni. Title sebelum number 1, Doktor. Okay, correct. Introduction. Betul. Okay, sorry. Apa benda tu? Okay, so title, then your references. For your chapter 1, introduction. So you tulislah you your own references yang berkaitan. Lagi sekali yang simulated tu saya lebih kepada yang dapatan kajian. Dan latar belakang kajian, background of the study. Tu tinggal background of the study. Number 3, the problem statement. First, regarding the theories related to the study. Then, all the pros and cons of the situation. Then, the rumusan. Okay. Then, apa gap yang ada. Okay, yang ini sama seperti yang ada dalam warna tadi. And your chapter 1, okay, tujuan kajian, objektif kajian. So in our coursework ni, nak lihat ada perbezaan dan perkaitan. Okay. Dan dia soalan kajian, nas hypothesis, alternative, conceptual framework, operational definition. How the concept is measured. Okay. Limitation, significance of the study. Discussion regarding the results. 19 rumusan dia. 20 methodology. 21 copy paste balik soalan kajian. 22 all the various design dengan yang control validity. What's the IV, the DV, your population and sampling, how sampling was carried out, instruments, okay, ujian, soal sidik, pematian, pilot study, collection of data, how you analyze, and your summary. And with that, you include your jadual kesangan kandungan pakar lah semua sekali tu. And the rumusan of your articles. Okay, so dalam contoh ini ada 3 lah. By Nur Hawa, Yusof dan juga Nur Syahirah. Okay, fokus kepada design, sampling, instrument and data analysis. Okay. So your write up for chapter 1 to 3 must be done in this table form. For every part, rujukan yang berkaitan tu ada bersama dengan dia. So dia rujukan mungkin rujukan betul atau rujukan simulasi. Kalau rujukan simulasi, nama dan tahun saja. Yang belakang tak payah. Kalau rujukan sebenar, then the whole reference punya cara lah. Okay, for those in English, saya rasalah saya akan email balik kot because chapter 1 especially I have not written it in English. I will write it in English so that you better understand. Okay, nevertheless, if you have any question, please do ask. Okay, buka untuk cara menulis. 4 and 5 nanti baru kita pakai teks yang besar. Untuk ini saya nak awal dalam bentuk jadual. Submit dalam masa 2 minggu ke 3 minggu, okay?
Okay, submit dalam masa 3 minggu. Tengok tarikh ya. (25) 16 Disember. Mana? Boleh? 3 minggu. Tetapi kalau minggu depan ada soalan lagi, tanya. Boleh doktor. Boleh doktor. Ya. Doktor, Ya. dalam setiap chapter ni, kita nak buat ringkasan ke kita Cara nak bagi tulis yang betul. Full thesis? Cara Full tulis thesis biasa. betul. Bukan Biasa, bukan ya. point system lah. Cara Bukan point menulis. system. Biasa tapi menyeluruh ke yang sangat ringkasan ke tak? No. You tulis macam menulis biasa, tapi dia tulis, dia letakkan dalam ruang-ruang yang berkenaan. Okey. Jadi saya tak perlu cari benda tu kat mana. Okey. Okey. Macam lengkap lah maksudnya. Ayat lengkap. Ayat lengkap, Ayat. semua lengkap. Okey. Dalam bentuk penulisan sebenar, tapi dia letak dalam jadual. Itu je. Ya. Okey. Dan saya cadangkannya, penggunaan kata-kata berhujah. Eloklah anda bagi saya nampak. Antaranya, bagi huruf besar, Warnakan. bagi dia warna merah. Okey. Okey? Kerana penulisan bersifat hujah akan menentukan sejauh mana kekuatan anda untuk menyampaikan sesuatu. So, hujah ni juga merujuk kepada kenapa kita buat benda tu. Kan? Tapi instrumen, tiga-tiga instrumen kena ada. Perbezaan dan berkaitan semua kena ada. Okay, so this is a learning course. We make it simple, 5 items.